Okey, yang mana nak tahu apa video aku kali ni aku buat, kira aku bagi kesimpulan sikit. Kira video aku kali ni aku nak bagi tahu macam mana nak set up spray gun korang, apa function knob adjuster kat spray gun korang. Jadinya kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang tengoklah video aku sampai habis. Okey, kita teruskan dengan video aku ni. Okey, hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel aku, Zamani YTC. Okey, yang mana tak kenal aku lagi, aku Zamani dari Zam Machine Garage dari Pontian, Johor. Okey, dalam video aku kali ni aku nak bagi tahu macam mana nak set up spray gun korang. Kiranya korang boleh tengok kat sini. Ini spray gun dari Breeze, spray gun F75, spray gun 2008. Jadinya aku akan beritahulah cara nak set up korang punya spray gun dengan apa function 3 adjuster kat sini kat spray gun korang. Kebiasaan dia mana-mana spray gun biasa ada 3 adjuster saja. Kalau spray gun kau kira korang punya spray gun ada 9, itu aku tak boleh nak, aku pun tak ada ilmu lagi lah. Kalau adjuster korang, knob korang ada 9, jadinya kalau korang ada, korang boleh share dengan aku beli spray gun tu dan aku akan tengok. Kalau aku tahu apa benda, aku akan share. Jadinya kita teruskan lah kita punya perbincangan ni. Jadi ayo. Okey, hari ni aku tak nak cerita banyak. Aku nak cerita pasal yang aku cakap tadi, iaitu cara macam mana nak set up korang punya spray gun ni dengan apa function 3 adjuster kat spray gun korang. Dan apa function, kenapa aku kata meter gauge ni wajib pakai dan water trap. Okey, kebanyakan spray gun biasanya memang ada 3 adjuster lah. Iaitu satu kat bawah ni ialah, korang boleh tengok adjuster bawah ni kira adjuster bawah ni ialah tekanan pressure angin lah. Maksudnya daripada air compressor korang masuk ke sini, dan ini ialah untuk adjust angin berapa banyak yang korang nak pakai. Kiranya kalau bahasa Inggeris orang panggil air valve lah, senang cerita. Jadinya ini ialah untuk tekanan angin. Kira berapa kelajuan angin yang korang nak masuk dalam spray gun ni. Okey, yang kedua paling atas sekali ni, kiranya ialah ini untuk fan size, iaitu berapa lebar korang nak buka cat ni untuk tembak ke permukaan yang korang nak cat. Maksud aku, bila ditutup macam ni, dia akan minimum dia punya lebar sampai sini. Bila korang buka dia punya valve, dia akan mengembang lah. Jadinya ini ialah untuk fan size berapa banyak, berapa besar korang nak pakai. Jadinya ini ialah fan size dan ini ialah tekanan angin. Okey, yang terakhir ialah untuk berapa banyak kuantiti cat daripada tank spray gun ni nak keluar ke permukaan nak dicat tu. Kiranya nak keluar daripada spray gun ni lah. Okey, yang bawah daripada fan size ialah berapa banyak kuantiti cat yang korang nak keluarkan. Jadinya inilah function 3 adjuster ni, 3 knob ni untuk spray gun ni. Jadinya aku ulangi balik. Satu untuk tekanan angin, satu ialah untuk berapa banyak kuantiti cat yang nak dikeluarkan, dan satu lagi ialah fan size, iaitu kelebaran cat yang nak dicat di permukaan yang nak dicat lah. Jadinya dia ada 3 saja. Okey, aku akan explain satu-satu, iaitu apa function untuk 3 adjuster ni dan apa efek kat spray gun korang kalau korang tak tahu apa benda ni. Okey,
sebelum aku ceritakan tentang 3 adjuster tadi, aku akan beritahu untuk water trap. Ini ialah water trap bila korang beli, korang boleh tengok ini ialah water trap, iaitu nak elakkan daripada air kompresor. Bila air kompresor jalan, kira dia akan buat angin lah. Bila dah tank tu dah nak penuh, kira wap angin tu akan jadi air lah. Itu sebab kita kena pakai water trap. Jadinya bila air daripada air kompresor tu keluar ke hose spray gun, jadinya dia akan masuk ke spray gun lah. Kira bila korang mengecat, dia akan keluar dua-dua lah. Maksudnya dia akan keluar cat dan keluar air sekali. Jadinya bila benda tu terjadi, korang punya permukaan cat tu akan rosak lah. Kiranya korang kena buat daripada awal balik lah senang cerita. Jadinya ini untuk function water trap. Jadinya dalam video aku lain pun aku akan beritahu ini ialah untuk elakkan air ni masuk ke dalam spray gun korang. Jadinya benda ni dikira wajib lah. Sebab water trap ni ada kebiasaan painter akan pakai 2 tempat, iaitu satu untuk spray gun dan lagi satu untuk air compressor. Kira on off korang untuk air compressor hose tu, diorang akan pakai regulator water trap ni lah, senang cerita. Kira kalau nak selamat, korang kena pakai dua-dua lah senang cerita. Satu kat air compressor dan satu lagi untuk spray gun. Ok, korang boleh faham untuk water trap Jadi kita seterusnya aku akan explain 3 adjuster knob kat spray gun korang. Alright. Ok, ini spray gun Davis yang aku pegang sekarang ni, korang boleh tengok. Jadinya aku akan explain untuk tekanan angin. Untuk explain pertama, jadinya ialah tekanan angin ni ialah bila korang tutup habis, kira angin akan pergi minimum berapa banyak yang dia boleh. Paling rendah lah senang cerita, bila korang tutup, kira ikut arah jam lah. Bila korang lawan jam, dia akan buka lah berapa banyak angin yang korang nak pakai. Ok, untuk tekanan angin ni, kenapa meter gauge ni penting bila aku cakap wajib pakai. Ok, sekarang ni andai kata meter gauge ni tak ada, macam mana korang nak tahu korang punya berapa banyak pakai angin kat spray gun ni? Jadinya inilah function untuk meter gauge. Sebab kita bukan pro Kalau korang pro, kira meter gauge ni korang boleh buang. Dan andai katalah kau dah 30 tahun dengan spray gun kau ni, jadinya kau boleh bercakap dengan dia, dia boleh bercakap dengan kau. Kira kau boleh dengar lah pakai telinga. Ok, dia cakap angin terlebih, kata dia. Kalau itu korang boleh buang lah meter gauge ni. Aku tak galakkan korang pakai. Jadinya kalau kau baru pakai dia sebulan, aku rasa kau kena pakai meter gauge lah. Sebab bila kita dah pakai lama spray gun ni, jadinya kita tahulah apa tak kena dia. Maksud aku, bila korang spray satu barang, bila korang dah biasa pakai dia, bila adjuster lari, korang akan tahulah. Jadinya nak ketepatan untuk tekanan angin, ialah pakai meter gauge. Sebab meter gauge ni, ini ialah digital meter gauge. Ok, dan ini adalah nombor meter gauge, korang boleh tengok. Alright, kat meter gauge ni ada PSI dengan bar. Kebiasaan aku akan pakai 2 ni saja, iaitu PSI dengan bar. Kira kg dengan MPA kebanyakan jarang lah aku pakai. Sebab aku pakai dua jenis ni lah, bar dengan PSI. Sebab kalau meter kebanyakan dia ada MPA, kilo, bar dengan PSI lah. Sebab kilo dengan MPA aku tak reti pakai, jadinya aku akan pakai bar dengan PSI je lah. Sebab dia punya 44 ni semua adalah jenis yang sama, cuma kiraan yang lain lah. Jadinya korang rasa kalau korang nak standardnya, aku syorkan korang pakai bar dengan PSI lah. Ok, korang dah boleh faham sebab apa meter gauge ni wajib pakai kat spray gun korang. Sebab korang nak tahu berapa banyak tekanan angin korang pakai. Ok,
berapa banyak tekanan angin yang korang nak pakai? Okey, ini satu soalan yang biasa aku dengar. Jadinya berapa banyak tekanan angin korang nak pakai? Bila korang beli spray gun ni, kebiasaan dalam kotak spray gun tu ada buku manual. Sebab kalau korang buang buku manual tu, jadinya korang tak tahulah berapa tekanan angin untuk standard spray gun masing-masing lah. Sebab kita punya spray gun ini, andai kata contoh David Beast pakai besar sikit, ini pakai tengah-tengah, ini pakai kecil. Jadinya korang kena tengoklah berapa standard PSI untuk spray gun masing-masing lah. Okey, aku akan tunjuk antara satu contoh untuk buku manual ni. Sebab korang kata tak ada, andai katalah soalan korang kata tak ada, okey, ini ialah buku manual. Jadinya korang boleh tengok lah, kira dalam manual spray gun ni dia ada cakap, ada efek, ada kesan bila korang cat ada defect ke apa. Kira diorang dah beritahu lah siap-siap bila andai kata ada defect, okey, dia dah ada solution dia. Jadinya korang baca je kat buku manual ni, sebab diorang dah cuba dulu sebelum kita. Jadinya buku manual ni penting lah untuk simpan. Okey, sebab apa aku cakap tekanan angin ni kat buku manual? Okey, sekarang dalam buku manual ni dia pakai MPa. Kira korang boleh tengok Okey, ini ialah 0.25 hingga 0.4 MPa. Bermaksud spray gun, untuk spray gun aku ni kira standard dia punya tekanan angin ialah 0.25 hingga 0.4 MPa standard dia. Jadinya kalau korang nak tahu berapa banyak tekanan angin korang untuk spray gun korang kena tengok buku manual ni balik lah. Sebab andai kata korang punya buku manual tu dah tak ada, aku syorkan korang pakai 2 bar. Kira korang set kat 2 bar ni, iaitu 29 PSI. Kira aku akan beritahu bar dengan PSI lah, sebab yang lain aku tak pakai. Jadinya mana-mana spray gun bagi aku standard pakai ialah 2 bar lah. 2 bar iaitu 29 PSI. Jadinya kalau korang dah tak tahu, jadinya korang follow up je lah. Sebab mana-mana painter pun aku tanya soalan-soalan macam ni pun, diorang akan kata benda yang sama lah. Kira dia kata dia galakkan pakai 2 bar, kira dah cukup pakai lah, sedap lah untuk spray kat permukaan yang korang nak cat. Jadinya korang follow up je lah. Okey, korang boleh faham dengan tekanan angin yang aku cerita tadi. Jadinya sekarang aku akan beritahu macam mana korang nak set up korang punya tekanan angin. Okey, ini adalah tekanan angin dan ini adalah meter gauge. Jadinya macam mana korang nak set ni jadi 2 bar. Korang akan masuk hose air compressor tu dulu. Okey, korang kena tutup habis. Kalau tak tutup habis pun tak ada masalah sebenarnya. Jadinya selepas kita pasang hose kompresor tadi, jadinya korang bila dah angin dah masuk, korang tekan trigger spray gun ni. Lepas tu korang rotate dah meter gauge ni sampai ke 2 bar lah, yang dikatakan painter-painter lain lah. Maksud aku standard untuk tekanan angin dia. Jadinya kalau kat buku manual korang andai kata 3 bar, jadinya korang set lah sampai 3 bar. Jadinya kalau dah tak ada, aku syorkan pakai 2 bar iaitu 29 PSI. Okey, aku akan tunjuk sikit macam mana korang nak set up angin korang. Okey, sekarang aku akan tutup dulu. Okey, korang boleh tengok sekarang dia ialah 0. Jadinya macam mana nak set up angin tu. Okey, sebelum aku cakap aku nak set up, jadinya bila korang pakai meter gauge ni, tekanan angin untuk knob ni korang tak akan pakai. Jadinya kalau korang pakai meter gauge, kira wajib lah, aku rasa memang perlu kau buat lah untuk kau buka habis tekanan angin tu. Jadinya bila dah buka habis, jadinya
selepas korang dah buka habis, kira jangan ganggulah knob untuk tekanan angin ni, sebab kita dah ada meter gauge. Inilah function dia. Bila korang tak ada meter gauge ni, jadinya korang tak tahu berapa banyak korang pakai angin. Bila dah ada meter gauge, korang kena buka habis skru ni, jadinya jangan sampai tertanggal lah. Kalau tertanggal, kejap lagi angin pun hura-hura. Jadi bila pergi ke maksimum dia punya putaran boleh sampai, jadinya korang buka habis saja. Okey, sekarang kita akan set. Okey, trigger ni kita akan tekan dulu. Okey, korang dengar dia macam naik. Okey, korang boleh tengok bila dah set 2 bar. Okey, sebab apa aku suruh buat tekanan bila korang nak buat angin, korang nak pakai berapa, kena tekan trigger ni. Okey, ini sebab bila korang tak tekan trigger ni, korang tak akan tahulah angin ni keluar berapa banyak. Okey, aku bagi contoh. Aku tak payah tekan trigger, aku terus set up untuk angin. Andai kata dia perlukan, okey, dia perlukan 4 bar. Korang boleh tengok ini ialah 4 bar aku set up sekarang. Jadinya bila aku tekan, dia jadi kurang. Korang boleh tengok, nampak meter turun. Kira sepatutnya, andai kata lah buku manual kata 4 bar, korang boleh tengok. Sekarang bila aku tak tekan trigger ni, angin untuk tekanan spray gun korang jadi turun lah. Kira dia duduk bawah 4 bar. Jadinya itulah function bila korang nak set up angin, korang kena tekan trigger ni. Jadinya bila korang tekan trigger ni, baru tekanan angin korang akan betul. Okey, korang boleh faham kat situ Jadinya untuk tekanan angin dah selesai. Kira korang dah faham kat situ. Cuma satu tip untuk aku bagi tahu kat korang, sebab bila korang pakai regulator kat air compressor, sebab kat situ pun boleh adjust angin. Aku tak galakkan korang set up korang punya kat air compressor, sebab bila korang set up kat air compressor regulator tu, andai kata 2 bar, jadinya satu jelah angin tu akan keluar tak cukup. Korang boleh tengok bila aku tak tekan trigger tadi, dia jadi jatuh, betul, bawah 4 bar tadi. Jadinya itu adalah salah satu punca bila korang set kat regulator kat air compressor. Lagi satu, bila hose korang bocor ataupun ada leaking angin takkan sampai cukup kat spray gun korang. Jadinya aku tak galakkan korang set up tekanan angin spray gun ni daripada air compressor. Jadinya kalau nak set up untuk tekanan angin, pakai meter gauge ni. Kira meter gauge ni, kira bila korang pakai meter gauge ni, hose untuk air compressor, dia masuk sini, masuk macam biasa. Kita tak tahu berapa banyak angin. Bila dia masuk sampai sini, dia masuk spray gun. Bila dia lalu meter gauge ni, dia masuk spray gun, dia dah jadi 2 bar. Jadinya sampai sini dia dah stopkan angin yang lebih. Jadinya dia bagi berapa banyak yang kita nak pakai. Jadinya itu adalah satu tip lah yang terbaik lah aku boleh bagi kan. Jadinya aku tak galakkan korang pakai regulator tu adjust angin untuk spray gun. Jadinya korang set pakai meter gauge kat spray gun ni. Alright. Okey, pasal untuk tekanan angin tadi, aku ada satu lagi tip, cara, iaitu macam mana korang nak tahu spray gun korang ni cukup pakai angin ke ataupun tidak. Jadinya kira ada setengah spray gun dia pakai, andai katalah, sebab standard aku kata tadi 2 bar iaitu 29 PSI. Andai kata bila korang set 2 bar tu angin tak cukup, kira bila angin, andai kata korang punya spray gun tak cukup, kira korang dah set 2 bar tadi,
bila spray gun ni tak cukup angin, dia meter untuk 2 bar tadi dia akan turun sikit. Jadinya dia duduk bawah 2 bar. Itu bermaksud korang punya spray gun tak cukup angin. Bila tak cukup angin, aku galakkan korang naikkan lagi tekanan angin ni untuk bagi cukup kat spray gun korang lah. Sebab spray gun kadang-kadang ada yang perlu angin yang banyak. Kira ada spray gun yang 2 bar pun dah cukup. Jadinya korang biasa standard 2 bar, andai kata tak cukup, korang naikkan lagi tekanan angin tu bagi untuk cukup lah. Okey, itu adalah salah satu tip lah. Bila korang nak tahu macam mana angin korang ni cukup ke tak untuk spray gun ni. Jadinya bila tak cukup, dia akan turun daripada 2 bar tadi. Kira andai kata cukup, dia akan maintain ke 2 bar tadi. Jadinya itu cara nak korang faham lah. Jadinya korang boleh faham kat situ. Aku akan teruskan ke fan size. Jadinya okey, teruskan untuk fan size. Okey, tadi tekanan angin aku dah explain. Jadinya untuk tip kedua ialah berapa fan size korang nak pakai. Kira berapa kelebaran cat yang akan keluar kat spray gun korang. Kira bila korang tutup habis untuk wide open punya fan size, jadinya bila dia tutup habis, dia akan ke minimum berapa banyak lah. Kira minimum berapa dia boleh paling kecil. Bermaksud aku untuk lebar dia minimum standard macam ni. Okey, bila korang tutup, dia akan pergi macam gini je lah. Kira dia pergi hala satu tempat je kat permukaan korang. Bila korang buka skru untuk fan size tadi, dia akan terbuka lah. Bila korang besarkan lagi, makin besar. Jadinya kira dia bila korang buka habis, dia akan pergi ke maksimum berapa kelebaran dia boleh pergi lah. Okey, nanti aku akan bagi satu contoh bila korang buka fan size ni apa jadi. Kira dia punya berapa lebar dia boleh pergi. Jadinya aku akan bagi sampel lepas ni. Jadinya bila korang dah buka untuk knob fan size, kebiasaan bila korang makin besar korang buka fan size korang, kebiasaan tekanan angin akan jadi bertambah lah. Bermaksud angin perlukan angin lagi banyak untuk fan size korang bila korang dah buka. Kira dia pakai, andai kata korang tutup tadi, kira 2 bar tu cukup pakai. Andai kata lah, ini contoh kan, kira bila korang tutup fan size ni, dia cukup pakai. Bila korang dah buka, tiba-tiba angin jadi tak cukup. Jadinya tiga knob ni akan memberi efek lah. Antara satu, bila korang adjust satu lagi akan efek. Kiranya tiga function ni kena sekata lah senang cerita. Bila korang adjust tekanan angin, korang perlu adjust fan size. Tapi kalau tak ada masalah, andai kata korang buka fan size tu angin cukup, tak ada masalah apa-apa, korang boleh teruskan dengan cat. Bila kalau ada problem macam yang aku cakap tadi, bila tak cukup angin, korang kena tambah lah angin. Jadi 2.5 bar ataupun 3.0 bar. Jadinya kalau dapat masalah macam tu, jangan panik. Jangan panik. Kira korang set je angin tinggi kan, tapi jangan terlampau tinggi. Bila korang dah terlampau tinggi dan terlampau lebar, satu, korang punya cat akan membazir lah bila buka fan size terlalu besar. Kira maksud aku, korang nak cat barang kecil ni, kira korang, sebab fan size dia untuk adjuster ni patutnya tutup habis pun boleh cat untuk barang ni. Bila korang buka fan size terlampau besar, bila dia dah terlebar macam ni, korang akan nampak kat sini. Okey, lebar fan size korang buka macam ni, korang akan rugi cat lah. Memang rugi banyak cat lah bila korang buka fan size ni terlalu besar. Jadinya fan size ni kalau nak setting, kena tengok apa barang yang korang nak spray. Kalau bonnet kereta,
sport rim kereta aku galakkan lah pakai fan size untuk yang besar punya. Kira kalau untuk motosikal, basikal dan barang-barang kecil, aku syorkan bila fan size tu buka tutup terus ataupun buka setengah saja. Jadinya korang tak membazir cat korang kat situ. Jadinya bila korang terlebih besar, nombor 2 ialah kuantiti cat korang, kuantiti cat untuk nak bancur jadinya banyak. Okey, apa yang jadi banyak? Okey, korang nak cat barang ni tadi, sebenarnya dia setengah liter, andai kata contoh setengah liter dah cukup pakai untuk cat barang ni. Bila korang buka fan size terlebih, dah melampau lebih dia, jadinya dia jadi 1 liter untuk spray benda ni. Jadinya untuk eja fan size, aku ulangi, kalau korang nak jimat lagi satu dengan cat, korang kena tengok barang korang lah, apa yang korang nak cat. Jadinya fan size kena tengok keadaan permukaan tersebut lah. Jadinya barang kecil fan size pun pakai kecil, barang besar pun fan size boleh pakai besar. Okey, korang boleh faham kat situ Alright, kita seterusnya kita akan pergi ke kuantiti cat yang nak dikeluarkan daripada spray gun. Okey, sebelum aku terlupa, okey, korang boleh nampak ni ni spray gun 2008 dan ini F75. Okey, sekarang korang nampak tak perbezaan apa yang berbeza? Okey, ini aku akan explain dekat untuk berapa banyak kuantiti cat yang digunakan. Alright, kita teruskan. Okey, tadi aku ada bagi tahu apa perbezaan dia. Okey, setengah spray gun dia punya adjuster knob, 3 adjuster knob ni berbeza. Kira F75 tadi adjuster dia 2 kat sini, 1 kat bawah. Okey, korang boleh tengok ini adjuster dia sebelah kiri. Okey, ini adalah perbezaan untuk spray gun F75 ataupun yang lain-lain macam ada base, dia jadi biasa, kira 2 kat sini. Okey, sebelum korang melakukan cat, aku ada ataupun korang masa beli spray gun baru, aku syorkan korang test dululah 3 function ni, jadinya korang akan tahu. Okey, yang untuk spray gun ni, kebiasaan tepi ni ialah untuk fan size, dan ini ialah berapa banyak kuantiti cat yang korang nak keluarkan daripada tank spray gun ni. Okey, aku ulangi ini untuk yang belah kiri ni untuk ialah fan size, sebab F75 fan size dia kat sini, betul. Jadinya untuk spray gun ni fan size dia akan duduk sini. Jadinya sebelum korang melakukan cat ataupun nak set up spray gun korang kena test dulu apa function 3 knob ni. Sebab aku tak tahu pada masa akan datang dia letak kat tank ni ke kan, dia punya adjuster. Jadinya korang kena test dulu spray gun korang sebelum buat apa-apa. Jadinya bila korang dah tahu apa function kat adjuster ni, korang dah tak pening kat situ. Okey, alright, tadi aku dah cerita tekanan angin, kira adjuster pertama. Yang kedua ialah fan size, dan yang terakhir ialah berapa banyak kuantiti cat yang korang nak keluar daripada spray gun ni. Okey, ini ialah berapa banyak kuantiti cat yang korang nak keluar daripada tank spray gun ni. Okey, kira bila korang tutup habis dia punya adjuster untuk kuantiti cat, jadinya dia akan keluar cat tu ke permukaan tu jadi sedikit lah. Tapi kena tahu sebab bila korang buka terlampau besar, kuantiti cat tu daripada tank spray gun korang akan cepat keluar, dan lagi satu dia akan menyebabkan meleleh lah daripada kat permukaan korang cat tu. Jadinya nak tahu berapa banyak kuantiti cat yang korang nak pakai kat permukaan tu, korang kena cuba dululah kat tempat sampel barang ataupun tong drum pun boleh jadi sampel. Jadinya sebelum mengecat, korang kena tahu berapa banyak kuantiti cat daripada tank spray gun ni korang nak keluar ke permukaan tu.
Okey, aku akan ulangi lah. Bila korang tutup habis, kuantiti cat akan jadi sedikit. Bila korang buka habis, kira lawan jam, kira kuantiti cat korang akan makin bertambah. Okey. Jadinya untuk tahu berapa banyak, untuk ngamkan kat permukaan cat tu yang perlu dia pakai, korang kena set up lah korang punya adjuster kuantiti cat ni. Bila kalau boleh, kebiasaan lah aku akan pakai 1.5 ataupun 2.5. Kira biasa standard aku pakai lah. Jadinya itu terpulang pada masing-masing, sebab kita punya spray gun masing-masing tak sama. Sebab kalau korang nak follow up aku punya setup, korang kena pakai lah sebiji macam spray gun aku. Jadinya tiga function adjuster ni, kira korang kena tengok lah spray gun apa yang korang pakai. Kalau korang pakai benda yang sama macam aku, korang boleh pakai lah aku punya tuning untuk setup spray gun ni. Kalau tak sama, korang kena try and error senang cerita. Sebelum korang cat kat permukaan tu, korang kena try adjust dulu tiga function ni. Sebab tiga function ni ada, kira dia punya weakness. Kira diorang tak boleh lari antara satu sama lain. Okey, korang boleh faham Kira maksud aku, tak boleh lari satu sama lain. Bila korang adjust tekanan angin, fan size akan problem. Bila korang adjust fan size, kira quantity cat akan problem. Jadinya untuk tunekan korang punya spray gun setup, korang kena adjust tiga-tiga ni. Okey. Kira nak lagi senang, aku ada satu cara untuk korang faham cepat. Kiranya kebiasaan spray gun original ataupun high quality, kebiasaan dia ada marking kat adjuster, tiga adjuster ni. Okey. Sekarang aku akan bagi contoh satu. Ini ialah DB base high quality. Ini korang boleh tengok kat adjuster tu ada line betul. Okey. Ini untuk DB base ada line. Dan ini ialah F75. Okey. Untuk F75 tak ada line langsung. Jadinya kalau korang nak tahu cepat ataupun nak set up cepat korang punya spray gun, aku harap korang marking lah kat sini. Macam mana nak marking dia, korang tutup habis tiga adjuster ni, korang marking pakai marker ke, permanent marker ke, ataupun liquid pun boleh lah, tak ada masalah. Kira kalau boleh cari benda yang tak boleh padam lah daripada thinner tu, ataupun pakai punch pun boleh. Jadinya tak ada masalah. Korang marking kat adjuster ni dengan body spray gun. Jadinya bila korang dah tahu tu, korang akan tahu berapa banyak putaran korang pusing. Kira umpama macam carburetor lah. Sebab carburetor dah line betul. Jadinya korang dah tahu lah berapa banyak pusingan korang pakai. Kira spray gun pun benda yang sama lah macam carburetor. Bila korang pusing satu, korang akan tahu satu. Bila korang pusing dua, korang akan tahu dua. Jadinya bila korang marking kat situ, korang senang, aku pun senang hati lah tengok korang dapat buat macam tu. Jadinya untuk adjust tiga benda ni, korang aku harap boleh marking lah. Melainkan korang punya spray gun dah ada line siap. Jadinya tak perlu buat apa-apa lah, sebab marking dah ada. Jadinya korang dah tahulah berapa banyak korang pusing adjuster tu, berapa banyak untuk standardkan dia, dan berapa banyak untuk tunekan spray gun korang. Okey, korang dah boleh faham kat tiga ni. Jadinya aku akan bagi contoh sikit. Jadinya sebab aku tempat pun ruang sempit, sebab tempat spray gun aku tempat lain. Jadinya aku akan bagi contoh sedikit lah untuk spray gun, untuk test spray gun korang. Jadi ni aku akan bagi contoh macam mana kalau bila terlebih pakai cat ataupun fan size terlalu besar dan angin yang banyak. Okey, kita jomlah kita tengok apa yang aku bagi sampel ni. Korang akan faham lah. Kalau aku tak tunjuk ni, aku rasa korang tak dapat tangkap sikit lah. Jadinya nak cunkan, kira nak perfect korang punya kerja, korang kena faham lah spray gun korang sendiri. Okey, ayo.
Okey, tadi aku dah explain 3 adjuster ni. Jadi sekarang aku akan bagi contoh untuk macam mana nak set up spray gun korang bagi cun kat permukaan tu. Kira semakin cun semakin lawa lah korang punya hasil kerja. Jadinya aku akan tunjukkan sedikit simple untuk korang bagi faham. Kira okey, sekarang angin saja aku dah set up 2 bar. Untuk white fan saya dengan quantity cat aku tutup habis. Okey, korang boleh tengok bila aku tutup habis, satu cat pun tak ada keluar, cuma angin je. Okey, kita akan buka fan size untuk setengah. Okey, aku buka quantity cat 2 dan fan size aku buka setengah dan angin ialah 2 bar. Jadinya kita akan tengoklah. Ataupun aku akan tutup fan size dulu. Ini kebiasaan aku akan buat motor bila fan size aku tutup, sebab dia punya untuk permukaan untuk dicat pun kecil. Jadinya aku akan pakai fan size yang kecil lah. Tengok keadaan, kalau besar sikit aku akan buka sikit fan size aku. Jadinya kita tengok bila tutup fan size kita adjust cat yang banyak. Okey, korang boleh tengok bila fan size tutup habis. Ini ialah minimum fan size spray gun aku boleh pergi. Maksud ini ialah kecil dan bagi aku ini sesuai untuk cat barang-barang yang kecil lah. Okey, ini ialah angin 2 bar. Jadinya dia tak ada maksud aku dia tak ada meleleh. Kira bagi aku dua pusingan lawan jam untuk quantity cat cukup pakai. Dan fan saya pun dah cukup berbala untuk aku cat barang-barang motor ataupun barang-barang kecil sikit. Jadinya bagi aku galakkan bila untuk cat motor ataupun part-part kecil, aku galakkan fan size ni korang tutup habis. Kira satu dia jimat masa, jimat cat, jimat masa buat apa tak? Jimat masa mana? Jimat betul. Jadi dia satu jimat cat dan kuantiti cat korang bancur tak pakai banyak. Okey. Okey, ini untuk ialah permukaan besar sikit. Jadinya aku akan buka fan size ni sikit. Aku akan buka satu. Dan quantity cat ni aku akan buka sikit. Bila aku kata tadi, bila fan size korang kacau, quantity cat pun akan ganggu. Kira dia perlukan lagi banyak bila fan size ni buka. Maksud aku kelebaran cat korang ni nak pakai, makin banyak quantity cat nak pakai. Jadinya tiga function ni perlu adjust satu sama lain lah. Ini aku akan biar angin ni, aku akan biar 2 bar dulu, tengok dia cukup ataupun tidak. Kalau dia tidak cukup, aku akan tambah lagi angin aku. Okey. Okey, korang boleh tengok kat sini. Kira sekarang bagi aku quantity cat tak cukup. Dia akan jadi berpecah lah. Kira cat ni bersepak macam ni. Okey, inilah satu tanda quantity cat yang korang set ni tak cukup pakai lah untuk fan size ni. Jadinya kita akan perlukan lagi besar. Okey, aku akan buka setengah dulu. Okey. Untuk fan size yang aku buka tadi, nampak bila aku buka quantity cat yang aku nak, yang tadi aku set tak cukup dan aku besarkan sikit. Jadinya sekarang dia dah jadi cukup. Kira dia dah jadi cun. Kira aku ulangi lah. Kalau korang buka fan size, quantity cat akan pakai banyak. Kalau korang tutup fan size, dia jadi quantity cat sikit. Okey, korang tengok bila aku akan tutup fan size ni, tapi quantity cat aku biarkan. Jadinya aku rasa efek dia akan menjadi leleh lah.
korang boleh nampak kat situ dia akan meleleh. Dia dah start meleleh. Bila fan size korang tutup, kuantiti cat korang tak kecilkan sikit, jadinya dia akan jadi macam ni lah. Kira bila korang tutup fan size nya tapi tak tutup kuantiti cat berapa banyak yang nak dikeluar daripada spray gun ni, jadinya dia akan jadi leleh. Okey, jadinya korang boleh faham kat situ. Jadinya aku fan size ni biasa tutup, aku akan buka 1.5 ataupun 2.5 lah, kebiasaan untuk motor. Jadinya ikut keperluan spray gun korang lah. Sebab kita punya spray gun berlainan, jadinya aku tak boleh nak beritahu setup gun yang betul. Jadinya bila aku cakap setup macam ni, korang setup kat spray gun korang tak jadi, jadinya nanti aku kena maki. Jadinya aku akan beritahu macam inilah bila korang nak tahu. Okey, aku dah beritahu benda ni, korang nampak kan efek dia bila korang adjust satu tempat tapi dua tempat ni korang tak adjust. Jadinya dia akan jadi efek. Dia mesti ada kesan ni bila korang tak adjust tiga-tiga ni. Okey. Sekarang aku buka fan size 3. Dan bagi aku 3 atau 4 dah cukup untuk kereta. So, aku cat aku akan buka sikit tadi. Okey, korang boleh nampak kira fan size korang bila dah buka besar dia akan jadi lagi besar lah. Okey, korang boleh nampak kan. Kira andai kata tak cukup fan size yang kau buka untuk buat kereta, cat kereta ataupun barang besar, korang boleh buka fan size ni. Tapi jangan lupa untuk kuantiti cat. Bila makin besar fan size, kuantiti cat akan lagi banyak pakai. Sebab dia buka kelebaran tu, cat perlu pakai yang banyak lah. Okey, kira barang besar aku tak galakkan pakai spray gun HBLP ni. Sebab salah satu barang untuk HBLP ni tak sesuai untuk barang besar ialah satu, kuantiti cat. Bila korang guna barang besar, korang akan cat banyak, betul? Bila korang akan banyak, sebab tank dia pun ada pun paling besar pun 1000 ataupun 1000 lebih lah. Sebab aku tak pakai berapa besar lagi. Sebab kebiasaan aku akan pakai 600, 400 dan 200. Jadinya ada lagi besar lah mungkin. Tapi kalau nak pakai barang besar, kira nak cat barang besar, korang kena pakai tank yang besar lah. Sebab bila korang pakai tank kecil, setiap kali nak top up, jadinya jadi dia rugi masa kat situ. Korang punya bancuan cat pun jadi banyak kali lah. Okey, untuk yang perfect untuk kereta, aku akan try adjust. Okey, korang boleh nampak kat sini. Nampak? Ini bagi aku adjuster untuk spray gun ni. Gila, putaran lawan jam ialah 4. Kira bagi aku ini sesuai untuk kereta lah. Sebab lagi besar kau punya buka fan size, lagi cepat lah cat tu siap. Jadinya itulah macam mana korang nak set up gun korang. Bila korang nak pakai lagi besar, fan size kena adjust, kuantiti cat kena adjust. Jadinya lagi besar, angin pun kena pakai besar. Sebab ini aku tembak untuk barang, kira untuk simple. Jadinya angin aku tak perlu pakai banyak. Dan aku tak perlu pakai mask. Jadinya masa cat mask kena pakai Jadi ini untuk simple je. Sebab aku pakai sikit je cat, jadinya aku tak perlukan sangat lah mask tu. Kira aku nak cakap tak boleh kalau aku pakai mask. Jadinya kau tengok nanti dalam video aku bisu. Jadinya korang boleh faham macam mana korang nak set up spray gun korang. Ini adalah efek dia. Bila buka fan size lebih, kuantiti cat tak adjust, dia jadi kurang. Bila buka fan size besar, kuantiti cat tak adjust, bila fan size besar tadi kurang, kira kuantiti cat banyak, fan size kecil, dia akan jadi meleleh. Okey, korang boleh faham kat situ. Kira video aku kali ni dah dianggap settle lah. Masalah untuk korang aku dah selesaikan. Jadinya korang boleh faham kat situ.
kira sebelum apa-apa untuk masuk dalam dunia sprayan, korang kena faham sprayan korang dulu sebelum korang nak spray. Kalau korang tak kenal dia, ibarat perempuan lah. Kalau korang tak kenal perempuan tu, macam mana nak kahwin dengan dia? Jadinya nak kenal dia dengan lagi mendalam, korang kena cubalah apa yang ada kat badan dia ni. Okay, alright. Okay, tadi aku dah terangkan apa function untuk 3 knob adjuster tadi kat spray gun korang. Kira korang boleh faham kat situ. Aku pun nak tunjuk macam mana nak set up korang punya spray gun sendiri. Jadinya aku harap korang punya spray gun menjadilah. Kira hasil korang pun puatilah, korang pun boleh senyum lah bila tengok hasil kualiti korang sendiri kan. Jadinya itu saja untuk korang, basic untuk korang faham. Kira next video aku akan buat apa perbezaan HBLP, LVLP dengan gravity feed spray gun. Jadinya aku akan explain kenapa nak pakai HBLP, kenapa nak pakai LVLP dan kenapa nak pakai gravity. Jadinya untuk video kali ini aku akan bagi tahu untuk basic untuk spray gun korang dan nak set up video korang. Okey. Jadinya kalau tiada apa-apa, dah tak ada apa-apa lagi aku nak share. Jadinya kalau ada masalah ataupun nak tanya soalan daripada aku, boleh komen kat bawah video aku ni. Kira apa yang aku boleh jawab, aku akan jawab. Dan apa yang aku boleh jawab, aku akan tanya pada ototai. Dan korang boleh cari sendiri ototai korang. Kira korang kena pandai tanya lah. Bila korang tak tanya, korang takkan jawab. Jadinya korang mulut tu kena rajin lah aku tanya. Tapi jangan melampau sangat. Satu hari kau tanya dia 24 jam, mengamuk orang tu. Jadi itu sajalah. Sebelum aku akhiri video aku ni, korang nampak depan aku ni iaitu ialah stand untuk spray gun. Sebab kalau korang berminat untuk nak cari stand untuk spray gun korang boleh pergi ke Shopee aku. Link ada kat bawah description kat video aku ni. Korang boleh tekan link, ataupun korang boleh tengok kat bawah ni. Aku akan letak aku punya Shopee aku. Korang boleh search sendiri. Harga dalam 40 ke 70 kalau tak silap aku. Kira kalau korang berminat, korang boleh carilah kat Shopee aku. Aku akan letaklah barang stand ni kat Shopee aku. Kalau korang nak support aku, korang boleh pergi ke kedai aku. Dan kalau andai kata korang tak ada bajet untuk beli, boleh carilah kat Shopee tu kat mana-mana kedai lain. Sebab ada je yang murah daripada aku. Okey, itu saja untuk video aku kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan share lah. Kalau korang tak ada support channel aku pun tak akan pergi jauh lah kalau korang tak ada. Jadinya untuk yang terakhir lah, aku nak berterima kasih pada Muhammad Samsul. Kalau tak silap aku, dia duduk kat Perak sekarang ni. Kira dia lah paling banyak yang bertanya soalan. Kira apa yang dia tak faham, dia bertanya. Jadinya aku suka jugalah bila dia nak masuk ke dunia spray gun ni. Dia nak belajar betul-betul lah. Kira video ni aku buat khas untuk korang semua. Kalau korang suka, jangan lupa like, subscribe dan share lah. Kira next video aku akan buat yang lagi baik lah daripada video aku yang sebelum-sebelum ni. Okay, itu saja untuk aku hari ni. Kita jumpa dalam video akan datang. Okay, goodbye bro.